Baik, diam belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan sambung perbahasan kita tentang ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita dah bincang tentang At-Tauhid. Tauhid ni terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu sudut bagaimana kita beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makna mentauhidkan Allah, bahawa Allah ini satu, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang mencipta selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berkuasa melainkan Allah. Itu tauhid rububiyah. Yang kedua, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, diabdikan diri melainkan Allah. Itu kita panggil tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, kita juga sebut tentang mengesakan Allah pada nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Dan telah kita nyatakan bahawa Allah ni, dalam kita mengisbatkan nama Allah dan juga sifat-sifatnya, maka kaedah para salafus salih ialah kita memahaminya sebagaimana yang Allah Ta'ala turunkan, sebagaimana Nabi ajarkan, dan kita tidak memperumpamakannya dari sebarang makhluk. Ustaz akan ulang sekali lagi tentang al-asma'u was-sifat. Baik, cuba kita tengok muka surat ataupun persoalan yang ke-9. Apa yang dimaksudkan dengan tauhid asma was-sifat? Tauhid asma was-sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah jelaskan sendiri dalam kitabnya atau dijelaskan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih. Penetapan tersebut sesuai dengan hakikatnya, tanpa takwil, tanpa tamthil, tanpa ta'til, tanpa takyif, seperti bersemayam di atas arash, atau turunnya ke langit dunia, atau tangannya yang layak dengan kesempurnaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan tiada ada sesuatu yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailah. Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, Ustaz ulang balik bab ni, sebab ini antara bab yang sangat kritikal dan inilah yang menjadi perbahasan panjang di kalangan orang-orang yang belajar akidah, dan inilah salah satu daripada sebab utama orang mengatakan perbezaan antara fahaman salaf dan juga fahaman khalaf. Antaralah, ada banyak lagi. Baik, asas kepada ni dulu. Mana maka? Pertama, kita kena kembali ingatkan, Allah ni Esa. Esa ni maksud apa? Satu. Satunya. Bukan satu tu ada lagi satu lagi, tak. Satu-satunya. Tidak ada melainkan dia. Jazakallah. Kita panggil apa tadi? Tauhid. Okey. Ni asasnya. Kita mesti mentauhidkan Allah. Tauhid maksud dia apa? Esa. Satu ataupun tunggal. Kalimah tauhid kita panggil apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu kalau kita faham dari sudut Allah ni tunggal dari sudut penyembahan. Kalau Allah ni tunggal dari sudut kekuasaan dan ketuanan, kita kata tidak ada Tuhan yang mencipta melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang memberi rezeki melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang menghidupkan melainkan Allah. Tidak ada yang mematikan melainkan Allah. Tidak ada yang menurunkan hujan melainkan Allah. Tidak ada yang boleh memperedarkan matahari melainkan Allah. Itu kita panggil tauhid rububiyah. Tunggal dari sudut kekuasaannya. Allah juga tunggal dari sudut ibadah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disujud melainkan Allah. Tidak berhak untuk diabdikan diri melainkan kepada Allah. Itu kita panggil tauhid uluhiyah. Rububiyah ni maknanya Allah kepada hamba. Kuasa dia kepada hamba. Menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Tapi dari hamba kepada Allah itu ibadah. Sujud, doa, solat. Itu kita panggil tauhid ibadah atau uluhiyah. Sekarang ni kita nak belajar, nak detailkan sedikit tentang tauhid apa? Al-asma was sifat. Apa maksud tauhid asma was sifat? Tauhid asma wa sifat maksud dia nama dan sifat. Okey. Persoalan, Allah ni Tuhan. Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Dia ada nama tak? Kalau kita kata fungsi kita ni seorang ni ustaz. Who am I? I'm ustaz. Siapa saya? Saya ustaz. Ada nama tak? Ada. Nama Ustaz Ahmad Hashimi. Yang menciptakan langit dan bumi ni siapa? Tuhan. Tuhan yang sebenar. Nama dia siapa? Allah. Ada lagi tak nama dia? Ada.
Ada lagi tak nama dia? Ada. Tapi macam mana kita nak tahu nama dia? Baik. Nama-nama Allah ni, daripada mana kita tahu? Daripada mana kita tahu nama Allah? Jawapan dia, kita hanya boleh tahu nama-nama dan sifat Allah melalui wahyu. Tak ada orang tahu nama Allah, sebab melainkan melalui wahyu. Sebab tak ada orang pernah jumpa, tak ada orang pernah tengok sifat Allah. Tidak ada orang pernah tengok Allah Azza wa Jalla. Nak bayang tak mampu. Kan Ustaz dah sebut dah, dari sudut beriman ni, akidah ni, kita bersandar kepada wahyu ke kita bersandar kepada akal? Wahyu, tahu wahyu? Wahyu ni apa yang datang dari Allah, kita panggil wahyu. Akal kita lah. Wahyu ni Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu wahyu. Okey. Sumber kepada nama-nama dan sifat-sifat. Sumber kepada nama dan sifat Allah. Okey, ini persoalan nombor 1. Daripada mana kita kenal nama Allah? Daripada mana kita kenal sifat Allah? Apakah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah boleh diletakkan sesuka hati? Macam kita letak nama anak kita, tak boleh. Nama-nama Allah sifatnya tauqifiyah. Okey. Sumber nama Allah dan sifat-sifat Allah, kena jawapan tauqifiyah, dalam kurungan tauqifiyah. Tauqifiyah. Apa maksud tauqifiyah? Tauqifiyah maksud apa? Tak tahu kan? Jawapan dia tauqifiyah iaitu kita tidak boleh sesuka hati meletakkan nama dan sifat bagi Allah. Kita hanya boleh bersumberkan sumber dia sama ada satu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Maknanya cerita ni, tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang telah Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran dan Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih. Ini saja sumber untuk kita tahu nama-nama Allah. Tak boleh kita fikir Allah ni maha apa? Maha kaya. Tak apalah sebab dalam Quran. Tiba-tiba kita cari satu nama yang tak ada dalam Quran, nama tak ada dalam hadis, kita berkata, ni nama Allah ni. Tak boleh. Kita tak boleh. Saya akan bagi contoh lepas ni. Okey? Dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah telah menerangkan nama-namanya kepada kita. Nabi SAW menerangkan nama-nama Allah kepada kita. Begitu juga dengan perbuatan Allah. Jadi, apa yang kita nak kena buat?
Sekarang ni kita cakap tentang kita ni, tak payah bincang tinggi-tinggi. Kita bincang yang asas saja. Sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah, yang menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada kita Al-Quran yang mana mengandungi nama Allah dan mengandungi sifat Allah. Nabi juga bagi tahu dalam hadis nama Allah dan sifat Allah. Apa yang kita nak kena buat? Okey? Faham dah ni hari ni ni? Nampak berat sikit tajuk hari ni ni. Ni. Apa yang kita nak kena faham? Kita kata sami'na wa ata'na. Bahasa mudah, aku dengar dan aku patuh. Apa yang Nabi bagi tahu, nak kata apa lagi? Apa yang Allah bagi tahu, nak kata apa lagi? Kita wajib beriman dengannya. Okey? Kita wajib memahaminya sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut atau Al-Quran sebut kepada kita. Dan kita memahaminya sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi asasnya sekarang ni, kita nak tahu bahawa kita nak letak asas apabila datang kepada kita sesuatu dari nama dan sifat bagi Allah melalui Al-Quran dan juga Al-Hadis, apa peranan kita? Boleh tak kita kata, Quran kata tu tak betul? Boleh tak kita kata macam tu? Tak boleh. Boleh tak kita kata, sebenarnya Al-Quran memanglah cakap macam tu, tapi makna dia lain. Boleh tak kita kata macam tu? Sekarang ni kita bincang kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah. Boleh tak kita kata, memanglah Allah kata macam tu, tapi sebenarnya tidak. Layak tak seorang Muslim kata begitu tentang Al-Quran? Ustaz kata esok periksa. Awak pun kata, memanglah Ustaz kata esok periksa, tapi sebenarnya esok tu lusa. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Kerana Ustaz kata esok-esok lah. Melainkan tiba-tiba Nabi bagi tahu. Nabi SAW bagi tahu ayat Quran macam ni. Nabi, pasal apa? Nabi ni menyampaikan wahyu. Dia menerangkan wahyu. Tiba-tiba Nabi tak ajar, Nabi tak kata, kita pula kata, sebenarnya gini. Boleh tak boleh? Tak boleh. Kita mesti menerima apa yang Al-Quran bagi tahu. Itu asas dia. Okay? Asas dia, apa saja yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah daripada nama dan sifat Allah, kita mesti terima. Dan yang kata ni bukan kita. Nama Allah ni tauqifi. Tauqifi maknanya ni, tauqifi tidak ada ruang bagi akal untuk menamakannya. Maknanya kita tak boleh fikir nama bagi Allah. Duduk saja-saja, aku rasalah nama Allah ni macam ni. Tak boleh. Okey. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada tak nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Itu terjemahan. Nama Allah sebenarnya apa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah memang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu makna dia. Nama dia dalam Quran apa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rauf, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir.
As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Semua nama-nama dalam Quran, kalau Allah bagi tahu, kita kena terima. Kalau hadis bagi tahu, kita kena terima. Okey, itu faham? Okey, kita tak boleh tolak. Pasal apa? Takkanlah kita kata, saya nak ambil nama Allah ni, Allah ada, famousnya Allah ada 99, tapi sebenarnya lebih lagi. Allah ada 99 nama. Kita kata, saya nak ambil Ar-Rahman je, Ar-Rahim saya tak nak. Boleh ke? Tak boleh. Sebab kita mesti menerima. Baik. Sekarang ni, kita dah tahap satu. Okey. Ni tahap satu. Apa dia? Ni tahap satu. Payah ni, nak suruh faham ni, banyak step ni. Ni tahap satu, menerima dalil, menerima nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Step yang pertama, datang Al-Quran, datang As-Sunnah, wajib menerimanya. Okey? Wajib terima. Tak boleh tolak. Ni Allah Ta'ala kata kot, takkan kita nak tolak. Kan? Okey. Seterusnya, penetapan tersebut sesuai dengan hakikatnya. Setelah kita terima, okey, penetapan ni apa maksud penetapan dalam bahasa Arab? Dia panggil isbat. Tahu isbat? Apa maksud isbat? Menetapkanlah. Isbat ni mengatakan dia ada. Bila kita kata nama Allah tu ada, memang kita kata wujudlah nama ni bagi Allah. Bukan sekadar pada pendengaran kita, tapi dia memang realiti Allah ni, nama dia macam tu. Nama tak apa lagi, mudah. Mari bab sifat. Tiba-tiba dalam bab sifat, okay, ni perbahasan luas sikit. Mungkin adik-adik kita pergi mohon basic. Setiap nama mengandungi sifat, tetapi bukan setiap sifat mengandungi nama. Contoh, saya tulis sini ni, kaedah speed ni. Setiap nama mengandungi sifat, namun bukan setiap sifat menunjukkan nama. Contoh, nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah ni Ar-Rahman, Maha Pengasih. Okey, Ar-Rahman daripada kalimah rahmah, kasih sayang. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Daripada nama Maha Pengasih, kita tahu Allah memiliki sifat, ada sifat kasih sayang. Allah ni ada sifat kasih, menyayangi hamba-Nya. Allah sayang kepada hamba-Nya. Pasal nama dia Maha Pengasih, dia memiliki sifat mengasihi. Bila nama dia
Maha Pengampun, dia memiliki sifat mengampunkan. Bila dia bernama Maha, apa lagi? Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Dia memiliki sifat memberi rezeki. Allah nama Maha Al-Aziz, Maha Perkasa. Maka Allah memiliki sifat keperkasaan. Allah ni Maha Alim, Maha mengetahui. Sifat dia mengetahui. Allah Hakim, Maha bijaksana. Maka Allah memiliki sifat bijaksana. Setiap nama mengandungi sifat. Tapi bukan setiap sifat mengandungi nama. Tiba-tiba Allah dalam hadis, Nabi kata Allah tertawa. Okey? Allah tertawa. Pernah dengar tak nama Allah tertawa? Allah pernah ketawa. Ya. Bukan ustaz bagi tahu. Kalau ustaz bagi tahu memang salah lah ustaz. Nabi bagi tahu. Kan kita kata dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kalau ustaz bagi tahu salah. Tapi sekarang Nabi bagi tahu dalam hadis Allah tertawa. Apakah ada nama Allah yang Maha tertawa? Tak ada. Sifat tidak melazimkan nama. Dalam Al-Quran Allah ni murka. Allah murka kan? Allah murka, betul tak? Allah pernah murka? Murka. Dalam Al-Fatihah pun kita tahu ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang dimurkai. Siapa yang murka kepada mereka? Allah. Allah ada sifat murka. Wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Apakah sifat murka tu melazimkan nama Allah yang Maha Pemurka? Tak ada. Kita tak boleh kata macam tu. Setiap nama melazimkan sifat. Tapi bukan setiap sifat melazimkan nama. Okey, sekarang ni kita setelah menerima nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan dalil Al-Quran dan yang kedua, kita mesti beriman. Ataupun sebelum daripada beriman, memahami. Ni. Kita beriman dululah, mudah step dia. Takut nanti payah pula kita ni. Ustaz dahulukan step nombor 2. Ni diadaptasi daripada perkataan Imam Malik ni. Adaptasi kita panggil. Okey. Beriman dan menetapkannya kepada Allah. Bila Allah yang kata, takkan kita nak tolak. Mesti kita beriman dengannya. Dan setelah kita berimankannya, kita menetapkannya. Memang dia ni sabit bagi Allah. Allah Maha Pengampun tak? Betul lah, Allah Maha Pengampun. Datang kepada kita, huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Jadi setelah kita terima, oh betul kita kata, aku beriman dengan ayat ni, dan Allah memang Maha mendengar, dan Allah memang Maha melihat. Bila Allah Ta'ala sebut Allah murka kepada orang Yahudi, kita kata, aku beriman memang Allah murka kepada mereka. Kita beriman dengannya dulu. Okey? Sebab apa? Sebab
kita mendahulukan wahyu daripada akal. Ustaz dah kata tadi kan, tauqifiyah ni tidak ada ruang bagi akal untuk menamakannya bagi Allah. Pasal apa? Sebab dari sudut keimanan ni kepada Allah, tauhid, memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kita kena beriman dulu, baru kita fikir. Kalau kita fikir dulu, baru nak beriman, nanti punah, payah. Okey? Kita terima dulu. Kan Allah yang bagi tahu. Kan Nabi yang bagi tahu. Takkan kita nak tolak tu? Saya tak faham lah, saya tak nak terima. Boleh tak kita tu? Kita terima dulu. Kalau pun kita tak faham, kita kata, aku terima apa sahaja yang Allah bagi tahu. Nanti kalau dia kata, saya hanya terima apa yang saya faham je. Yang saya tak faham, saya tak nak terima. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Dalam sudut agama ni, kita dengan Allah, kita hamba. Apa sahaja yang Allah bagi tahu kita, maka kita wajib terima dan kita mesti menetapkannya bagi Allah. Beriman dengannya. Jadi tahap yang pertama, setelah kita menerima dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka kita menetapkannya. Halo. Habis bateri. Okey, faham? Kalau Ustaz bagi contoh nama lain, Al-Khaliq. Allah Al-Khaliq. Wa huwal khallaqul alim. Khallaq. Allah Al-Khallaq. Maha pencipta. Maka setelah kita menerima wa huwa Halo, situ habis bateri. Halo, tak ada pula. Okey. Jaga situ kot. Okey. Setelah menerima, maka kita mesti beriman dan menetapkannya. Apa saja. Kita tak pernah dengar pun. Al-Khallaq. Tak pernah dengar pun nama Allah Al-Khallaq. Tapi ada dalam Quran. Kita tak pernah dengar. Ada dalam Quran? Ada. Ada mesti terima. Al-Ghafur. Al-Ghaffar. Ada dalam Quran? Ada. Kenapa sampai ada Al-Ghafur? Kenapa sampai ada Al-Ghaffar? Dah Allah bagi tahu macam tu, kita terima je lah. Kan? Sebab kita ni hamba. Kita kena terima apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Nabi bagi tahu. Okey. Itu step yang Step yang ketiga. Setelah beriman dengannya, ni step yang ketiga, setelah beriman dengannya, yang ketiga. Dia tulis sini, penetapan tersebut sesuai dengan hakikatnya. Okey. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan hakikat Allah. Oh, yang ni panjang. Nombor 3 ni panjang. Ustaz padam yang ni Boleh tak Ustaz padam yang ni? Kejap. Hari ni nota kelas kabut sikit. Boleh salin tak? Ni 1 poin, tu 1 poin, tu 1 poin. Ada 3. Patut kita buat garis kolom macam biasa. Okey. Boleh? Yang ni Ustaz kena carah panjang sikit nak suruh faham. Ustaz padam Okey. Ustaz akan ulang balik step dia daripada 1, 2, 3 tadi.
Okey. Kita membahaskan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Okey. Ustaz letak sekali ni. Sekarang ni Ustaz bagi 1, 2, 3 dan 4. Ustaz ambil yang ni nombor 1, Ustaz letak sini. Apa dia? Menerima. Menerima nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Maknanya kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat kerana Allah bagi tahu dalam Quran, kerana Nabi bagi tahu dalam Sunnah. Kita tak boleh ignore benda ni. Tak boleh nak kata. Tak payah bincang. Tak payah bincang macam mana. Allah bagi tahu. Okey, 1. Bila Allah bagi tahu, kita mesti menerima. Step yang kedua apa dia? Beriman dengan dan menetapkannya bagi Allah. Okey. Step yang kedua, beriman. Allah bagi tahu, kita terima. Step yang ketiga, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan hakikatnya. Okey, Ustaz padam yang ni. Dah ambil kita dah ambil copy paste dah. Okey. 3 ni faham? Step pertama, terima dulu. Quran bagi tahu, hadis bagi tahu, terima. Step yang kedua, setelah terima, beriman dengannya. Memang Allah macam tu. Allah ada nama? Ya, Allah ada nama. Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha pemberi rezeki? Ya. Bila hadis Nabi kata Allah ketawa? Ya, Allah ketawa. Beriman pasal Nabi bagi tahu. Okey. Allah turun ke langit dunia. Hadis Sahih Muslim. Allah turun ke langit dunia. Nabi bagi tahu. Beriman dulu. Jangan fikir lagi. Pasal kalau dah fikir dulu, macam mana macam mana. Nah, beriman sebab Nabi ni dia tidak bercakap melainkan wahyu. Okey? Beriman. Kalau Nabi bagi tahu, kalau ustaz bagi tahu, fikir dulu. Ustaz bagi tahu. Okey? Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Boleh sikit. Oh. Kalau ustaz bagi tahu, fikir dulu. Kalau orang lain bagi tahu, fikir dulu. Tapi kalau Nabi bagi tahu, beriman dulu. Okey? Nabi bagi tahu, beriman dulu. Pasal Nabi. Walaupun kita kata, macam mana kalau Nabi bagi tahu, mesti betul. Walaupun kita tak faham lagi. Okey? Quran bagi tahu, kan Ustaz pernah cerita tentang kisah Fir'aun yang dibuktikan. Menteri dia nama Haman tu kan? Ingat tak?
Padahal tak ada orang pun pernah selidik cerita Firaun dahulu kala. Tapi bila Quran bagi tahu, kita kata Haman menteri Firaun. Kita pernah cek, kita tak pernah cek, kita terima dulu. Bila orang cek, rupa-rupanya betul. Okay? Al-Quran ni kalau tanpa bukti saintifik pun, kita sebagai orang Islam kata mesti fakta dia benar. Okay? Sebelum manusia kaji janin dalam perut ibu ni, daripada benih jadi jadi segumpal darah, seketul daging, kemudian balut pula jadi tulang, dibalut pula, kemudian dibentuk pula mata, telinga apa semua, sehingga jadi 9 bulan. Sebelum manusia tengok gambar dia, 1400 tahun, step tu telah dinyatakan dalam Al-Quran. Zaman orang belum tengok, kita percaya tak? Kita percaya. Beriman dulu, walaupun kita belum tengok lagi. Pasal apa? Sebab Quran bagi tahu. Itu sifat interaksi kita sebagai hamba kepada Allah. Once Al-Quran bagi tahu, kita percaya. Nabi SAW, kenapa Abu Bakar As-Siddiq digelar As-Siddiq? Dia bagi tahu Nabi naik ke langit satu malam. Akal tak terima. Mana akal boleh terima? Tapi Abu Bakar As-Siddiq kata, kalau Nabi bagi tahu, aku percaya. Pasal apa? Sebab kita meletakkan iman kita, wahyu itu lebih utama dari akal. Boleh faham? Wahyu lebih utama dari akal. Banyak sekarang ni bukti-bukti saintifik. Allah Ta'ala kata, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa fama fawqaha. Allah Ta'ala tak kisah nak bagi perumpamaan seekor nyamuk. Hari ni kita dulu tak tahu pun apa yang ada pada nyamuk, tapi kita kata Allah kata nyamuk adalah bukti kekuasaan dia. Hari ni bila orang kaji nyamuk, tengok pada mata nyamuk tu pun ada beribu-ribu deria apa tu, sensor mata dia. Padahal nyamuk kecil. Dekat mulut nyamuk tu ada straw. Straw nyamuk tu ada banyak gigi. Depan dia macam gerudi nak tebuk. Kiri kanan dia nak kena masuk. Kemudian dia ada pula cecair nak cairkan darah supaya nyamuk boleh sedut darah. Orang jumpa hari ni, Quran bagi tahu 1400 tahun dulu. Kita masa tu tak faham. Tapi kita dah beriman, nyamuk adalah tanda kekuasaan Allah. Kenapa Allah pilih lalat? Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Apa tu? La yakhluqu dhubaban walau, mereka tak akan mampu cipta lalat walaupun mereka berpakat. Kenapa Allah sebut lalat? Kenapa Allah tak sebut gunung? Kenapa Allah tak sebut matahari? Allah sebut lalat. Kita kata mesti ada keajaiban pada ciptaan lalat walaupun kita tak faham lagi. Pasal apa? Kita sebagai orang Islam, kita letak keimanan dulu lebih daripada akal. Okey. Nabi Yusuf handsome kan? Tapi kita tak pernah boleh bayang, tak pernah mampu nak membayangkan macam mana rupa Nabi Yusuf. Tapi kita beriman Nabi Yusuf handsome. Okey. Mana ada orang boleh gambarkan handsome macam mana Nabi Yusuf? Boleh? Pejam mata, macam ni handsome Nabi Yusuf. Tak boleh. Kalau pejam mata nampak muka Ustaz Mukhtar. Kan? Nampak muka handsome apa dia? Ustaz Aziz ke? Apa dah? Nampak muka Syami kata. Tak boleh. Kan? Nabi Yusuf, kita tak boleh bayang. Tapi kita beriman, sebab Al-Quran bagi tahu Nabi Yusuf handsome, kita beriman Nabi Yusuf handsome. Pasal apa? Quran bagi tahu. Tapi kalau ustaz bagi tahu, oi,
kat kampung ustaz ada orang sama handsome dengan Nabi Yusuf. Percaya tak? Tak percaya, pasal ustaz bagi tahu bukan wahyu. Ustaz kata ustaz kalau tampar orang tu dia tercabut gusi. Percaya tak? Tak percaya ustaz. Tapi kalau Nabi bagi tahu malaikat ketuk satu ketukan masuk 70 hasta, percaya tak? Percaya sebab Nabi bagi tahu. Itu beza. Kita bila berinteraksi dengan wahyu, dengan kalam manusia kena ada beza. Wahyu sampai je kepada kita, beriman. Walaupun kita belum lagi faham apa realiti, tapi beriman. Okey? Kita beriman piramid dibina daripada tanah liat. Sebab Quran kata, Fir'aun sebut kepada Haman, apa tu? Fa'uqid li ala apa? Ala tin apa? Al ayat tu. Allah. Fa'uqid li ya Haman wa ala tin. Faj'al li sarha. Wahai Haman, bakar tanah liat untukku. Quran bagi tahu. Orang duk kaji, duk ketuk batu, ketung. Kita kalau Quran bagi tahu apa tu? Dia buat dengan tanah liat. Quran bagi tahu Fir'aun mati lemas. Orang sampai buat pasport kepada Fir'aun, bawa ke Perancis. Fir'aun yang dah mati dibuat pasport, bawa ke Perancis, masuk dalam mesin scan, nak tengok apa dalam tubuh Fir'aun. Tengok-tengok dalam tubuh Fir'aun, paru-paru dia ada garam. Lepas tu dia orang kata, oh kami jumpa bukti saintifik. Fir'aun mati disebabkan tertelan air laut. Sebab dalam paru-paru dia ada garam. Orang Islam kata, sebelum kamu scan tahun 1070 ni, kami dah tahu 1400 tahun lagi Fir'aun mati lemas. Sebab apa? Sebab wahyu. Boleh faham? Quran bagi tahu kat kita 100% betul. Bila Quran bagi tahu, bila Nabi bagi tahu dalam hadis, sahih hadis tu 100%. Sebab apa? Sebab wahyu, bukan kalam manusia. Bukan level kita-kita je. Kalau ustaz kata, yes. Ya. Yeah. Beruk. Ha. Okey. Sebab itu, sebelum kita pergi tentang sifat dan nama Allah, kita pada yang kedua, basic yang kedua ni, asas. Apa saja datang dalam Al-Quran dan hadis, kita mesti beriman dengannya. Walaupun kita tak faham, beriman dengannya. Dan apa saja yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita mesti tolak. Contoh, Charles Darwin. Tahu Charles Darwin? Tak tahu? Seorang saintis. Dia telah menulis satu buku, dia kata manusia ni berasal dari beruk. Dari monyet. Dia kata manusia berasal dari monyet. Al-Quran kata manusia berasal dari tanah. Darwin kata manusia berasal dari monyet. Kita tak tahu, kita manusia, kita tak ada ilmu sains. Kita ada iman. Tak payah pergi masuk lab makmal nak tengok kita ni ada sama tak DNA beruk dengan DNA kita. Tak payah. Banyak masa habis. Kalau Quran bagi tahu kita daripada tanah, maka secara automatik teori manusia daripada beruk tu terbatal. Melainkan kalau dia nak mengaku dia adalah keturunannya Bani Israel yang kena laknat jadi monyet zaman Nabi Musa. Tapi tak. Tu pun dalam tafsir sebut generasi tu mati. Yang tukar jadi monyet tu tak ada zuriat. Mati sakat tu dah.
wala taziru waziratun wizra ukhra. Takkanlah dengan sebab dosa nenek moyang dia jadi buruk pakai mati. Tak, dia mati sampai situ je. Okey? Jadi apa sahaja yang datang bertentangan dengan Al-Quran, maka kita kata tak, Al-Quran lebih betul. Okey? Zaman dulu orang tak tahu. Orang kata matahari ada cahaya, bulan ada cahaya juga. Dia tengok bulan cantik, bulan tak ada cahaya. Tapi Al-Quran dah bezakan. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Allah dah bezakan. Dulu orang kata semua matahari ada cahaya dia, bulan ada cahaya dia. Yang ni lampu spotlight, yang ni lampu LED. Contoh. Kan? Tapi sebenarnya bila kaji, saintis mendapati bulan tak ada cahaya. Dia hanya memantulkan cahaya matahari. Oh, rupanya Allah dah bezakan dalam Quran, matahari bersinar, bulan bercahaya, sebab bulan bercahaya disebabkan sinaran matahari. Jadi kalau orang kata bulan ada cahaya, kita tolak. Sebab apa? Sebab Quran pun kata beza cahaya matahari dan bulan. Boleh faham? Sebab tu kalau orang belajar sains, dia akan dapati fakta Al-Quran tu benar. Jadi kita hari ni, mana-mana yang menyalahi Al-Quran dan juga As-Sunnah, kita akan mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab apa? Sebab Al-Quran dan As-Sunnah adalah wahyu. Apa maksud wahyu? Dia datang dari Allah yang Maha Pencipta. Faham tak ni? Faham? Ya ke faham? Okey. Jadi baru step yang kedua kan? Menerima. Step yang ketiga, halo. Okey, bila kita beriman dan nak menetapkan, sekarang ini kita kembali kepada nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Nama bagi Allah, okey, kita menetapkan sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul al-basir. Dalam ni ada ayat yang asas, halo. Tentang, halo tak pakai ni dengar. Lagi selesa kan? Tentang nama-nama dan sifat bagi Allah. Pertama, menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan hakikat Allah. Apa hakikat Allah? Ni. Laisa kamithlihi syai'un. Kaedah dia apa? Allah tiada sesuatu seperti Allah. Ini kaedah. Sebab tu kalau orang ngaji sifat 20, dia ada nama dia mukhalafatuhu lil hawadith. Dia berbeza dengan semua yang baru. Kalau kita tak ambil mukhalafatu lil hawadith, kita juga boleh ambil ayat Quran secara langsung. Kita kata, apa tu kaedah beriman dengan nama dan sifat Allah? Laisa kamithlihi syai'un. Perkataan laisa kamithlihi syai'un sama dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi kalau kita kata tak nak guna mukhalafatu lil hawadith, kita kata laisa kamithlihi syai'un. Okey. Malah ini kaedah berdasarkan Al-Quran. Tidak ada sesuatu seperti Allah. Okey, itu kaedah. Sekarang ni contoh, Allah As-Sami'.
Di sini ada dua nama dan sifat bagi Allah. Kita cuba apply. Menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan hakikatnya. Okey? Sesuai dengan hakikatnya. Hakikat macam mana? Tidak ada sesuatu seperti Allah. Dan sebelum tu lagi, tanpa takwil. Okey? Tanpa takwil. Apa maksud takwil? Takwil. Takwil lah. Penafsiran. Okey. Yang lain. Tanpa takwil memberi penafsiran yang lain. Sebenarnya macam ni. Itu makna takwil. Tanpa tamthil. Tamthil ni apa? Menyerupakan. Mana Allah ni serupa dengan macam ni macam ni. Tak. Tanpa takwil, tak sama. Tanpa tahrif. Tanpa ta'til. Tanpa ta'til. Ta'til. Ta'til ni membatalkan. Dan tanpa takyif. Panjang ni. Mudahnya Ustaz kata, okey. Bila kita beriman kepada Allah, kita menerima sebagaimana yang Allah bagi tahu dengan kaedah tiada sesuatu seperti Allah. Itu kaedah dia. Yang ni penjelasan kepada kaedah ni. Tanpa takwil, tamsil, ta'til, takyif ni tiada sesuatu seperti Allah. Okey, kita pergi kepada contoh. Contoh. Datang Al-Quran kepada kita wa huwas sami'ul basir. As-Sami' nama. Ni nama. Al-Basir pun nama. Ada sifat tak pada nama ni? Ada. Apa sifat dia? As-Sami', sifat Allah apa? Maha mendengar. Okey. Macam mana kita nak menetapkan nama dan sifat Maha mendengar bagi Allah sesuai dengan hakikatnya? Kita kata Allah mendengar dengan pendengaran yang maha sempurna yang tak sama dengan pendengaran makhluk. Settle. Mendengar tak? Mendengar. Tapi macam mana Allah mendengar? Pendengaran yang maha sempurna yang tidak sama dengan makhluk. Settle. Okey, sifat mendengar ada. Sifat tak sama dengan sesuatu ada. Allah maha melihat. Okey, Al-Basir maha melihat. Macam mana Allah maha melihat? Allah melihat dengan sifat maha melihat yang tidak sama dengan makhluk. Yang sesuai dengan Allah. Tapi tak sama dengan makhluk. Macam mana? Macam mana tu jangan tanyalah. Okay? Macam mana tu jangan tanya lagi. Kita pergi tanpa takyif. Okay? Tanpa takyif. Tanpa memperincikan bagaimana Allah melihat. Kalau kita melihat dengan mata, melihat juga. Boleh tak persoalan seterusnya? Boleh tak kita membezakan? Kalau orang kata, Allah ni maha mendengar. Makhluk pun mendengar juga. Kan Allah tak sama dengan makhluk. Allah mendengar, kita mendengar. Jadi, tak bolehlah kata Allah mendengar. Betul tak kalau kata macam tu? Tak betul. Allah mendengar, kita mendengar, tapi pendengaran Allah dengan pendengaran kita tak sama. Allah melihat, kita melihat, tapi penglihatan Allah dengan kita tak sama. Untuk lebih faham, tak sama ni, kita bandingkan penglihatan sesama makhluk. Makhluk melihat tak? Manusia melihat,
Melihat. Burung helang melihat? Sama tak penglihatan burung helang dengan penglihatan kita? Mana lebih hebat? Burung helang lagi hebat daripada kita. Kalau burung helang lagi hebat, macam mana kita nak bandingkan penglihatan Allah? Lagilah hebat. Walillahil mathalul a'la. Okey? Ada binatang yang ada night vision. Night vision. Okey? Penglihatan malam. Dia boleh tengok waktu malam. Contoh kelawar. Kelawar. Bukan kelawar. Apa? Apa? Burung hantu. Owl, kau ikutlah. Burung hantu. Burung hantu, dia boleh melihat waktu malam. Kita tak boleh melihat waktu malam. Penglihatan dia dengan penglihatan kita beza. Kalau burung dengan kita beza, maka Allah lagilah hebat. Semua kumpulkan semua kehebatan penglihatan makhluk. Hebat penglihatan manusia, hebat penglihatan burung helang, hebat penglihatan burung hantu, hebatnya penglihatan kucing, hebatnya penglihatan harimau, hebatnya penglihatan apa lagi? Teropong, kamera CCTV. Kumpulkan semua kehebatan penglihatan makhluk, tak boleh nak banding hebatnya penglihatan Allah. Itu penglihatan Allah. Mendengar. Allah Maha mendengar. Kita mendengar. Tapi mendengar kita terhad. Mendengar ikan. Ikan mendengar lagi hebat daripada kita. Ikan Jaws dengar berkilometer dia dengar. Orang kata telinga gajah. Gajah telinga dia besar. Kalau dalam hutan kita cakap apa-apa pasal gajah dengar. Ya ke? Sebab telinga dia besar. Lepas ni ambil periuk, pinggan belah dua tampar kat sini. Jadi telinga besar. Dengar macam telinga gajah. Nak ke tak nak? Tak nak kan? Tapi pendengaran makhluk macam-macam. Ikan mendengar, gajah mendengar, manusia mendengar. Kumpulkan semua pendengaran manusia. Hatta kepada alat-alat manusia yang canggih tu, yang boleh dengar balik dinding, yang boleh dengar spy punya mikrofon boleh dengar. Kumpulkan semua pendengaran yang hebat ni, banding dengan pendengaran Allah, Allah lagi hebat. Pasal apa? Pasal tidak ada sesuatu pun seperti Allah. Dan Allah yang maha tertinggi kehebatannya. Okey? Dan begitulah semua sifat Allah. Kalau kata Allah, Nabi kata, Allah turun ke langit dunia. Siapa bagi tahu? Nabi. Maka kita wajib terima. Habis bila Nabi bagi tahu Allah turun ke langit dunia, hadis itu sahih. Kita wajib beriman. Tapi macam mana Allah turun ke langit dunia? Wallahu alam. Allah lebih tahu. Allah tak sama dengan mana-mana makhluk. Dan kita tak boleh kata Allah turun macam ni. Tak boleh. Kita hanya boleh beriman Allah turun ke langit dunia. Macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Okey? Dan Imam Malik kata lagi yang terakhir, yang keempat. Okey? Apa dia? Allah lebih tahu. Okay. Tentang dirinya tanpa perlu kita mempersoalkannya. Yang keempat, akhir sekali kita kata apa? Allah lebih tahu tentang diri Allah. Kita tak perlu tanya.
La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah, dia tidak ditanya tentang apa yang dia buat. Kalau Allah kata macam tu, kita siapa untuk mempersoalkan? Tak boleh kata macam tu. Nanti Allah, tak boleh tu kata kita. Tapi Allah kata, boleh? Boleh faham tak ni? Faham? Okey. Sekarang ni, cuba kita letak ayat. Ustaz nak ambil perkataan Imam Malik dalam masalah ni. Ada orang datang tanya Imam Malik tentang ayat istiwa, kan? Ayat istiwa, tahu istiwa? Istiwa ni nak kena baca ke? Belum lagi? Belum lagi ya? Nanti baca panjang pula nanti. Okey. Tentang ayat istiwa ni Ustaz akan sambung kemudian. Contohnya cuma Ustaz nak bagi faham 4 perkara berinteraksi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pertama, kita menerima apa saja datang dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kedua, kita beriman dengannya dan menetapkannya bagi Allah. Okey? Menetapkannya ataupun Ustaz tukar sikit. Ni. Beriman dan fasa sini ada menetapkannya. Dan memahaminya. Okey, memahaminya dan memahaminya. Titik. Memahaminya. Beriman dan memahaminya. Nak ayatkan lagi sedap sikit. Memahaminya dengan bahasa yang dipertuturkan oleh Rasulullah dan memahaminya tak dengan bahasa sebagaimana yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Okey, atau lebih tersusun dia punya tu flow dia. Okey. Beriman dengannya dan memahaminya sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang terima waktu Nabi bagi tahu kepada mereka. Okey. Boleh faham tak ni? Sebab kita akan pergi kepada persoalan ke-10. Tapi secara praktikalnya dalam persoalan yang ke-9 ada 2 dah ayat tadi. Ayat pertama, okey, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul al-basir. Okey. Di sini ada perkataan as-sami', di sini ada perkataan al-basir. As-sami' kita memahaminya. Macam mana memahami? As-sami' maknanya maha mendengar. Al-basir maha melihat. Okey, faham? Beriman. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Macam mana Allah maha mendengar, maha melihat? Dengan pendengaran dan penglihatan yang sesuai dengan hakikat Allah dan tidak sama dengan mana-mana makhluk. Okey? Orang tanya lagi, habis tu macam mana? Macam mana? Jangan tanya, Allah lebih tahu. Dia yang bagi tahu kat kita. Itu kaedah dia, flow dia. Okey? Ustaz bagi contoh lagi, okey? Sekarang ni bila kita kata kita menerima, memahaminya
step yang kedua, Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Okey. Step yang ketiga, pendengaran Allah dan penglihatannya sesuai dengan hakikat Allah dan tidak sama dengan mana-mana makhluk. Boleh baca? Boleh faham? Boleh baca? Okey? Step yang keempat. Kalau orang tanya lagi, macam mana hakikat dia? Jawapan dia, Allah lebih tahu tentang hakikat mendengar dan melihat. Kita tak perlu tanya. Kita kata apa? Wallahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Okey, kita pergi step contoh yang kedua. Ayat Quran. Okey, ni contoh Ustaz garis. Ni contoh. Ini kaedah, yang ni contoh. Contoh yang kedua. Yanzilu, apa itu? Yanzilullahu ila samai. Sama'id dunya. Ila sama'id dunya. Ila sama'id dunya. Okey. Yanzilu, perkataan yanzilullah ni hadis. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahih tak hadis riwayat Imam Muslim? Sahih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada Nabi bagi tahu yanzilullahu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia pada setiap malam di sepertiga akhir malam. Sekarang ni perkataan yang ketiga, yanzilu. Dalam bahasa Arab kita panggil nuzulullah. Allah turun. Ini sifat ke nama? Sifat, bukan nama. Jangan kata Allah Maha turun, tak ada. Ini sifat. Allah turun ke langit dunia. Sifat turun bagi Allah. Okey. Sifat turun bagi Allah. Macam mana Allah turun? Kita faham tak perkataan turun? Faham. Kita pergi kepada menetapkan. Macam mana Allah turun? Allah turun dengan sifat yang sesuai dengan hakikat Allah dan tak sama dengan makhluk. Macam mana? Jangan tanya. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Kita tak perlu persoal. Kita hanya wajib beriman. Kita rehat kepala kita. Kalau kita fikir, letih. Tak jumpa. Macam muka Nabi Yusuf tadi lah. Setara Nabi Yusuf tu makhluk baru, kita tak boleh nak fikir dah. Kalau Allah ni lagi hebat daripada Nabi Yusuf, dia yang cipta Nabi Yusuf, lagi tak boleh nak fikir. Jawapan akhir sekali, wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Ni kaedah ni, mana-mana nama-nama Allah, mana-mana sifat Allah, inilah step yang kita nak kena fahami. Step yang pertama, apa dia? Menerima. Okey. Step yang kedua, memahami. Step yang ketiga, menetapkan dengan sifat yang sesuai bagi Allah. Tidak ada sesuatu sebanding Allah. Kalau orang kata, dia tu menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tak kata sama. Kita kata makna perkataan dia gitu. Tapi hakikat dia tak sama. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi tak sama. Boleh faham? Semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, begitulah cara dia. Okey? Boleh faham? Ada soalan nak tanya?
Tak ada. Taklah. Ha. Sebab soalan ke-10 ni kita tak boleh baca sehingga kita faham yang ni. Okey? Soalan yang ke-10 kita tak boleh baca sehingga kita faham kata 4 ni. Imam Malik kata, al-istiwa ma'lum ghairu majhul. Wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Jadi ni kaedah dia. 1, 2, 3 dan 4. 5 beriman, menetapkan dan menyerahkan detailnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Orang panggil make it simple. Ni kita tak fikir lagu mana gitu begini. Pusing pergi mari, pusing ke ni. Allah ada, lawannya tiada. Lepas tu mustahil, macam-macam. Dah lah. Kaedah tu mungkin setengah orang dia boleh belajar gitu. Tapi ramai orang belajar tak faham-faham. Sebab apa? Sebab kita nak memahami. Maksud semua ni adalah kita nak beriman kepada Allah. Dan nak menetapkan apa yang Allah kata bagi dirinya sendiri. Jangan kita pusing akhir sekali natijahnya simple je tapi kita pusing jauh. Macam yang kata mana telinga kita boleh tunjuk yang ni ya, tapi dia pusing dia tunjuk yang ni. Padahal ada jalan mudah. Kan? So kita kata Allah ni, kalau Allah kata macam tu kita terima. Ni kita pula nak kena fikir lah ini nanti kan ginilah begitulah macam-macam. Okey? Wallahu taala alam. Ada soalan lagi nak tanya? Faham dah? Faham dah? Okey dah tu. Faham. Okey? Ada nak tanya? Allah ni maha hebat, maha berkuasa. Kalau kata kuasa Allah ni macam mana? Tak sama dengan mana-mana kuasa. Kumpulkan semua kekuasaan yang manusia rasa hebat, Allah lagi berkuasa pada tu. Boboiboy lagi, Ultraman lagi, Gaban, Surya Paja Hitam lagi, Keluang Man, Superman, semua tu hak tak ada pun kita masukkan sekali. Hak dongeng pun masukkan sekali. Allah lagi hebat daripada tu. Tak sama dengan mana-mana makhluk. Okey, tak sama. Allah ni lagi hebat. Dia lagi hebat dan tak sama. Okey, boleh faham? Tak ada orang yang mampu letupkan gunung dengan letupan yang habis. Gunung tu hilang entah ke mana. Allah mampu. Tak ada orang boleh jadikan matahari tu terbit dari ufuk timur, terbenam ufuk barat. Tak ada orang boleh alih tukar daripada barat nak pergi. Tak ada orang. Itu kekuasaan Allah hebat. Allah Maha melihat, dia nampak belakang kita ni. Waktu kita tidur, waktu kita duduk sekolah, ustaz ada ke ustaz tak ada. Lagi hebat daripada CCTV. Itu sifat Allah, lagi hebat. Kita bayangkan kehebatan tu, Allah lagi tinggi daripada bayangan kita. Habis tu, dia akan pergi sini ya. Dia tidak akan sampai kepada hakikat. Dia akan sampai wallahu a'lam. Yang tertinggi Allah lebih tahu. Sesuai dengan hakikatnya macam mana? Allah lebih tahu. Kita tak akan sampai kepada hakikat tu. Kalau orang kata saya dah belajar ilmu tauhid ni sampai jumpa hakikat. Ilmu hakikat. Hakikat yang macam mana? Kalau dia kata betul-betul dia nampak Allah, dia bohong, dusta. Tak ada orang pernah nampak Allah. Hakikat sebenarnya adalah kita tak tahu, Allah lebih tahu. Itu hakikat. Wallahu a'lam. Itu hakikat. Allah lebih tahu, kita tak tahu. Okey?
Jadi apa saja datang dari Al-Quran dan Sunnah berkenaan dengan nama dan sifat Allah, inilah cara dia. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.